memutuskan untuk mendukung perkembangan pelabuhan PTP di Johor ini, saya mengambil alih tugas selaku masa itu Menteri Kewangan di Perdana Menteri untuk turun berunding dengan kerajaan negeri dan beri sokongan yang cukup kuat untuk pembinaan satu pelabuhan yang strategik di selatan Semenanjung Tanah Melayu. Dan bila lihat perkembangan hari ini, saya alhamdulillah syukur dan bangga bahawa kita telah capai di antara pelabuhan 15 pelabuhan teratas di dunia. Dan saya sebut tadi di depan semua pengurusan PTP bahawa pertamanya tentunya perancangan itu baik, pengurusannya itu mantap dan cekap, tetapi ia tidak mungkin mencapai tahap yang kita saksikan pada hari ini tanpa komitmen, disiplin dan semangat ditunjukkan oleh seluruh tenaga penggerak di PTP. Jadi bagi pihak rakan-rakan saya dan kerajaan seluruhnya, dan saya percaya rakyat, kita rasa bangga dan bersyukur dan terima kasih kepada saudara dan mendoakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bina kekuatan, kita perbaiki, kita tambah lagi apa-apa kemudahan asas supaya dapat berkembang bukan saja dekat tahap ke-15 tapi boleh meningkat di antara pelabuhan terulung di rantau kita, insya-Allah. Saudara-saudari, izinkan saya perluaskan kerana saya tidak boleh bicara soal pelabuhan yang sudah Tinenuk lebih pandai. Kemudian suara pengurusan PTP, saudara saya Mukhtar, Khatib dan semua rakan-rakan sendiri lebih pintar. Saya ajak saudara supaya faham bahawa negara ini Malaysia mampu, dapat kita lihat pengalaman PTP, untuk diangkat sebagai negara yang maju. Tapi apa syaratnya? Nah, ini yang menyentuh dasar penekanan yang kita lakukan dalam negara madani sekarang. Apakah ciri yang memungkinkan kita bukan saja sekadar kembali, tapi terangkat sebagai negara yang maju, cemerlang, yang punya daya tahan dan memberi sumbangan bukan saja kepada rakyat dan negara, tapi menjadi negara yang dihormati dan dikagumi oleh dunia. Tentunya ekonomi harus mampat, tetapi pengurusan harus cekap. Amalan lampuk yang nak guna kedudukan, menyalahgunakan dan ambil kesempatan menerima sogokan, memperkayakan diri, amalan yang telah menyebabkan Malaysia ini dalam banyak hal kecundang, itu mesti dihentikan. Maksud saya, jangan lagi ada amalan bila ada diberi jawatan, ada kedudukan, dia fikir yang utama bagaimana nak perkayakan diri dia dan anak isteri dia. Sebab itu, walaupun saya tahu ada orang tidak senang dengan tindakan-tindakan keras kita terhadap orang-orang yang rasuah sama ada dulu atau sekarang, saya katakan untuk selamatkan negara, negara ini bersih, harus bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bila kita urus dengan baik, ya, kalau tanah itu tanah rakyat, jangan diambil oleh pemimpin. Kalau kontrak itu harganya 10 atau 100 juta, jangan ditambah jadi 120 juta. Kerana yang bayar itu rakyat, dari cukai rakyat. Kalau hilangnya berbilion ringgit, peluang untuk bangunkan sekolah, baiki tanda sekolah seperti kita lakukan, rumah-rumah rakyat, prasarana, pusat kesihatan dan hospital, semuanya terbantu kerana wang yang patut digunakan untuk bangunkan negara
dicuri oleh sebahagian. Sebab itu saya kata, biarlah orang nak cemuhkan, tapi percayalah, terutama di kalangan anak-anak muda, saudara yang muda-muda, tahu, you want to save the country, you must clean the mess in the country. That's number one rule. Nak bersihkan negara, nak selamatkan negara, mesti bersihkan supaya jangan ada lagi pemimpin-pemimpin di mana mereka curi harta rakyat dan negara. Setuju? Baik, itu baik. Kemudian kita kan ada perancangan. Jelas, kita kena pilih yang paling pintar di kalangan kita. Siapa yang boleh urus dengan baik? Siapa yang boleh rencanakan? Apa dia ujian negara kita? Apa yang disebut sekarang transisi peralihan tenaga. Dulu kita guna tenaga keperluan minyak cara lama, coal, itu harus dialih perlahan menjadi hijau atau hidrogen. Kita bicara soal transformasi digital. Jadi kalau negara ini dapat diselamatkan, tumpu untuk pembangunan. Kerana baik pelabuhan atau pendidikan atau apa-apa bidang lain, urusan industri, transformasi digital itu sangat kritikal. Dan inilah sebabnya mengapa dasar kita dalam negara madani ini memberi penekanan pada aspek-aspek ini. Dan saya harap dan saya percaya PTP dengan kejayaan akan menjadi contoh yang baik. Tadi ada cadangan mengatakan kalau kerajaan menimbangkan untuk menaikkan tarif supaya keuntungan bulihan kepada PTP itu meningkat, jangan lupa keuntungan itu patut diagih juga kepada pekerja-pekerja supaya pekerja-pekerja mendapat upah yang lebih baik. Dua hari yang lalu ada perhimpunan di Kementerian Keuangan, dan saya jemput semua pengurus kanan syarikat kerajaan hadir bersama, dan saya katakan tugas khazanah, tenaga, telekom dan lain-lain ini besar, dan kita bersyukur kerana banyak diurus dengan baik. Tapi saya kata cabaran kita apa? Untuk terus berusaha meningkatkan keuntungan yang lebih baik. Untuk apa? Tentunya untuk cukai. Untuk kerajaan menerima cukai lebih besar. Untuk bidang pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Tetapi syarikat-syarikat yang untung ini, bukan saja syarikat kerajaan, syarikat-syarikat swasta, harus juga beri perhatian pada upah yang menasabah, bagaimana kedudukan mereka, bagaimana pelajaran dan pendidikan staf mereka, pekerja-pekerja mereka, bagaimana perumahan mereka, itu semua harus diberikan pertimbangan. Ini yang akan menjadikan Malaysia ini berbeda dari yang lain, pacu pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak tinggal soal ihsan, soal kemanusiaan. Jadi perumahan mereka, kemudahan kehidupan mereka, keselesaan semua harus diberikan perhatian. Ya. Jadi bagi pihak kerajaan tentunya, saya telah mendengar tadi taklimat beberapa permintaan yang mengesabah Menteri Pengangkutan bagi Jaminan, Menteri Ekonomi, Menteri Besar dan BT akan memberi perhatian, termasuk Kementerian Keuangan. Saya rasa perlu kerajaan teruskan komitmen menyokong mana-mana usaha, sama ada syarikat kerajaan atau swasta, apalagi industri ataupun kegiatan strategi yang penting bagi negara, seperti termasuk pelabuhan, sama ada di sini atau di Kelang atau di Pulau Pinang. Tetapi tanggungjawab kami adalah untuk mencari jalan, memberikan apa saja kemudahan yang mungkin atau insentif supaya kegiatan ini berkembang dan maju. Dengan cara yang sedemikian kita dapat angkat kedudukan martabat negara kita
sebagai negara yang maju. Jadi sekali lagi lah saya ucap terima kasih dan penghargaan kepada saudara. Ya, tak sering saya boleh datang dan katakan ada sedikit sumbangan kecil saya, dan yang besarnya saudara yang menjadikan PTP ini sebagai satu pelabuhan yang dibanggakan, bukan jadi Johor tapi di negara Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir, saudara-saudara, ada yang datang kerusi, ada yang berdiri di atas, tapi mendengar dengan tekun. Mudah-mudahan usaha kita mendapat restu daripada Allah SWT dan usaha dapat keberkatan dan peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.